ina aman 40 tahun kan. Perjalanan zaman Nabi dulu lah kan, bukan perjalanan lain cepat tu kan. 100 tahun perjalanan daripada satu tempat nak sampai tempat tu baudah kan, syurga tu harumnya, wangi dia antara kenikmatan syurga. Jadi orang yang tidak dapat menghidu keharuman syurga tu jauh sangat lah tu dari neraka tu lah tu kan. Nauzubillah. Ini ancaman ni lah. Jadi antara yang disebut dalam hadis-hadis lain, 7 golongan yang tidak dapat mencium harumnya, wanginya syurga. Artinya dia ni penghuni neraka lah. Sama ada kekal ataupun tidak kekal tu hijau Tuhan lah kan. Tetapi i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, selama mana dia tidak kufur, dia tidak kafir, artinya dia akan masuk syurga jugalah. Cuma permulaan dia tu kan, ditaruh dalam neraka, bau pun tidak, artinya terus ditaruh dalam neraka lah. Nauzubillah. Ada di sana ada 7 golongan, iaitu harakah bau harumnya syurga. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kita lah. Aku tanda molek tu ada 7. Yang pertama, seseorang yang belajar tidak kerana Tuhan, tidak kerana Allah Ta'ala. Betulkan niat tu tu lah. Betulkan dalam belajar itu kerana Allah, betulkan niat. Yang kedua, orang yang sombong, takabur. Umur tu sombong dengan ilmu, sombong dengan harta, sombong dengan jawatan, sombong dengan kecantikan, sombong dengan bangsa apa nama ni, keturunan, sombong tu luas kan. Imam Ghazali sebut ada 7 perkara kesombongan itu. Sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu sombong kan. 2 pada sudut ibadat kan, pada perkara agama kan. Itu sombong dengan ilmu dia kan. Walaupun perkara tutup agama tu belajar kan, tapi boleh jatuh sombong kalau dia tidak mendidik jiwa dia tu, hati dia tu. Kesombongan dengan ilmu dia. Nanti kita akan baca hadis yang kedua lah. Kesombongan dengan ibadat. Walaupun kita ditutup ibadat, tapi jangan angkuh lah, jangan besar diri lah, jangan sombong, jangan sum'ah, jangan riak, jangan gabah. Maka orang yang sombong dengan ibadat dia tu orang yang gagal menjaga hati dia. Tak belajar sungguh dalam penawar bagi hati tu, ataupun dalam ilmu tasawuf kan. 5 laginya dalam aspek dunia kan, hartawan ni. Orang miskin dia kata sombong. Kau nak sombong dengan apa? Kawin nyoh dengan sesok bagat kawin ni tak ada. Orang nyoh dengan sesok dia tu kan. Orang kaya jadi nyoh lah. Jadi lenggok diri ke apa sekali. Orang miskin tak ada kan. Patut kena jatuh miskin kita tu tidak juga, tapi jaga hati lah kalau kaya. Jangan jadi orang yang angkuh sombong. Kemudian sombong dengan rupa. Orang cacat, orang uduh, orang yang merendah diri. Kau ada tak kabur ni dia cacat kudung ke apa ataupun apa nama ni, tekok belok ke apa sekali, jalan apa ni, jalan tepang ke apa ni, tak akan ada. Janggal lah kalau mari sombong dengan sudut lain lah. Sombong dengan rupa dia tidak mungkin sombong dia kaya kan, kaya dia cacat tapi sombong dengan sebab dia kaya kan, dengan beton walaupun cacat kan. Maka orang cacat itu orang yang rupawan, orang yang sihat. Kemudian orang yang bangsawan, dia mari buah-buah nak kesombongan tadi. Kemudian yang keempat, orang yang berjawatan ataupun pengikut lah, orang yang banyak pengaruh kan. Banyak pengaruh. Baik, itu yang kedua lah. Ada 7 ni. Mana seseorang 7 golongan ni dia tidak akan bau harumnya, wanginya syurga. Yang sepatut wangi tu dia akan cium keharuman itu daripada 100 perjalanan. Nak sapa tu ke 100 tahun perjalanan ni, bukan 1 hari. 100 tahun perjalanan ni kat zaman Nabi. Nak sapa tu 100 tahun jarak itu ke, daripada tempat tu bau dah kan. Allah kan, artinya wangi benar lah. Tak bau tu memang na'udzubillah lah, orang yang rugilah lah. Orang yang sombong tadi. Yang ketiga, seseorang yang membunuh kafir. Kafir ada beberapa jenis kan? Kafir zimmi. Nabi sebut man qatala qatilan fi min ahli zimmah lam yarih raihatal jannah. Wa inna rihaha la yujad fi masirati mi'ata am. Nabi sebut kan dalam hadis. Barang siapa yang membunuh kafir, yang kafir itu min ahli zimmah, artinya dia wak syarak ataupun dia bayar ahli zimmah, zimmi ni dia bayar satu cukai lah untuk mendapatkan perlindungan negara Islam. Dia lari daripada buruan negara dia ke ataupun mana-mana, minta perlindungan dalam negara Islam, dan dia kaya, jutawan ke apa sekali, dia bayar jizyah kan, bayar cukai. Kalau umat Islam bayar zakat, maka dia dilindungi lah. Maka kita orang Islam ini tidak boleh membunuh dia, tidak boleh menyakiti. Man adza zimmiyan faqad adzani, yang disebut
Barang siapa yang menganiayai, menzalimi, menyakiti mana-mana ahli zimmi, kafir zimmi, seumpama dia telah menyakitiku. Jadi kita kena lindungilah dia lah. Begitu juga kafir muahad, kan? Kafir yang buat satu perjanjian duduk negara Islam, dia kekal dengan kafir, kan? Tapi dia taat patuh kepada perlembagaan, pada undang-undang negara, maka dia panggil kafir muahad, kan? Musta'man, kan? Man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah, Nabi sebut. Seseorang yang membunuh mana-mana kafir, yang kafir itu kafir yang baik, ya tidak memberontak, kafir yang ya taat kepada perlembagaan, kepada apa undang-undang, yang tidak dibuktikan kejahatan dia, memberontak ke apa pun sekali niat yang jahat, maka dia dilindungi, kan, dalam negara Islam. Artinya barang siapa yang bunuh, maka kalau dia tidak bertaubat ataupun tidak dikenakan apa-apa hukumnya, maka di hari akhirat dia tak akan masuk syurga mudah, bahkan dia bau syurga pun tak lagi, raihatul jannah. Berapa dah tu? 3. Yang keempat ialah wanita yang minta cerai, auzubillah, dengan suami dia yang tidak bersebab lah. Alik sebelah tabir besar oleh anak-anak kita tu. Jangan pula kita jadi batu api untuk supaya lah anak-anak kita cerai, bergerak lah kita tu, kan? Sudah sepatut kita mengharmonikan apa nak cerai tu, kan? Patutnya begitulah kita orang tua ni. Kita batu api, sudah lah. Minta jauh lah. Jadi ibu bapa semua, kan, artinya jangan jadi batu api. Anak-anak kita itu cerai, kan? Okay. Artinya kalau kita walaupun kita bukan pilihan natu kita, kan? Walaupun kita dah calon kita ni ada anak jantan misalkan, isteri dia tu calon menantu kita tu, kita duduk ita-ita, tapi anak kita tu pilih apa? Pilih pasangan yang lain, maka kita pun jangan ekor ke apa, jadi batu api pula tu. Kita pula maknanya apa nama ni, cocok jarum biar cerai berang, kan? Sehinggalah wanita isteri tadi minta cerai dengan tok lelaki tanpa sebab lah ni, tanpa alasan lah, kan? Tanpa yang dibenarkan oleh syarak. Ada di sana alasan-alasan yang dibenarkan oleh syarak, kan? Dia hukum minta cerai tu bukan satu, kan? Dia sebagaimana nikah lah, boleh jadi wajib cerai, boleh jadi makruh cerai, boleh jadi wajib haram cerai, kan? Boleh jadi apa, sunat cerai. Baik, jadi mana-mana isteri yang minta cerai dengan suami yang baik, yang, kan, maka dia telah tidak akan bangun syurga, wanginya syurga. Kemudian berapa dia? Keempat. Yang kelima keempat, tidak menutup aurat atau apa perempuan yang berpakaian. Ni ibu bapa lah ni, pantang anak-anak puan kita ni, perempuan mana-mana wanita yang berpakaian tetapi seumpama bertelanjang, dia pakai tapi dengan ketaknya, kan? Pakai napi dengan dengan jarangnya lebar, padanya lego, tetapi jenis jarang, kan? Nampak kulit-kulit dalam ataupun aurat-aurat dia tu, walaupun menutup aurat lega, selagi ketak, walaupun menutup tubuh dia tetapi nampak gaya tubuh dia, bentuk tubuh tu, itu tidak menutup aurat, kan? Itu 5. Yang keenam, seseorang yang mengambil anak akak lalu menasakkan anak itu kepada anak dia, kan? Dia bukan anak dia tu, jangan didik pada dia, binti pada dia lah, kan? Gitu. Kemudian yang terakhir, seseorang yang mewarna ke warna rambut dia tu dengan hitam, warna hitam, kan? Berbahasa ulama lah, boleh warna tapi jangan guna guna apa saya? Ina lah, gitu. Baik, lagi ancaman yang seseorang yang tidak ikhlas dalam belajar ini, seumpama Nabi sebut dalam hadis lain, didatangkan 3 golong ni. Antaranya kita nak rekaskan seseorang yang berilmu, kan? Seseorang yang berilmu Allah. Jadi dari segi amalan dia, amalan soleh dah, amalan ketaatan dah, dia menuntut ilmu. Ada 3 golongnya lah. Itu pertama, ia berjihad mati syahid lah, kan? Lalu sebelum dibalas dengan syurga, maka Allah bersoal, ini soal jawab Tuhan ni, detail lah, tu kena bahkan kepada ikhlas. Malaikat tak tahu niat seseorang itu, kan? Malaikat tak tahu, dia catat lah. Setiap malam Ustaz Mi ada ni, soalan dia ni, menuntut ilmu ni, besar pahala ni, dalam semaya ke apa, dalam puasa ke apa pun sekali. Tapi sebelum diputuskan dia ni ahli syurga, ahli neraka, maka tapi saya terakhir adalah Allah Azza wa Jalla. Maka ada jenis 3 golong ni. Seseorang yang mati syahid didatangkan ke hadrat Allah SWT, Allah menemu buah dia lah, menemu duga dia lah.
Kan Tuhan tahu dah kan sejarah hidup dia kamu sekali kan. Kamu semasa hidup dunia ni lagi ni kan, Tuhan bagi apa nama ni tubuh yang sihat kamu sekali, maknanya tidak sakit kamu sekali. Guna gapo dengan tenaga kamu, tubuh ya kuat kamu sekali, ambo berjihad pada jalan Allah. Nak korbankan dengan ilmu jahil, nak korban dengan harta tak ada pitih, tapi ambo sihat, ambo guna segala apa ni tenaga ambo ni untuk apa namanya agama Allah SWT. Maka Allah yang tahu kan. Betul, tapi kamu kadzabta, menipu, bohong kan. Tetapi kamu melakukan yang demikian itu, kamu berjual kan, menunjukkan kamu ni apa nama ni berjual pada agama Allah sehingga mati syahid, untuk dikatakan kamu seorang yang berjual. Dia kamu dapat sanjungan-sanjungan itu, apa nama ni aradha minad dunya tu kan, artinya sanjungan pujian pingat ke apa sekali boleh dah kan. Tapi kamu tidak ikhlas, malaikat ambil lepas tu dalam humban dalam neraka, naudzubillah kan. Yang kedua, seseorang yang berta kan, Allah tanya kan, tidakkah kamu atas dunia dulu berta banyak ke apa kan? Ya Allah, harta banyak ke apa? Harta kan. Bawa ke apa dengan harta ke apa? Amu sedekah kan. Amu menyumbang, amu gini ni kadzabta, menipu. Bab menyumbang itu betul lah dia berbakti ke apa, tapi bohong pada menipu. Kamu menyumbang, kamu buat kebajikan, sedekah apa sekali untuk mendapatkan ni liyusiba bihi aradha minad dunya, untuk kamu dapatkan sedikit abu dan pujian dan sanjungan daripada manusia, iaitu kamu seorang yang dermawan kan. Naik nama kamu, orang sanjung, orang puji ke apa sekali, kamu dah dapat sanjungan itu kan, aradha minad dunya. Tak dapatlah syurga tu, mereka ambil lepas humban dalam neraka. Hadis sahih disahkan oleh ulama. Ada dalam kitab tarikh ini, tapi oleh kerana dia ringkaskan, tercicik apa nama ni, bukan kata tercicik, memang tidak termasuklah sebab ringkaskan. Yang ketiga, orang yang berilmu ni, berilmu ya. Orang yang berilmu, dikatakan seorang yang berilmu, lalu Allah Taala soal jawab dia kan. Tidakkah dunia dulu kamu seorang yang terpelajar, rajin, menuntut ilmu, menguasai ilmu? Betul ya Allah kan. Patut apa dengan keilmuan kamu, dengan banyak ilmu sekali, ambo mengajar kan? Quran itu ambo baca ke apa sekali, lepas tu ilmu yang lain tu ambo ilmu Quran bukan apa aja tajwid ke apa sekali, kadzabta Allah Taala, bohong, nipu kamu. Pada kebajikan tadi betul lah, tidak ada bukti malaikat saksi ke apa catatan itu betul lah, tapi bab niat ni bukan kerana Allah ni. Yang mencari ilmu bukan kerana Allah, maka kamu apa? Kamu ngajar orang, kamu baca Quran gapo semua sekali supaya kamu ni dipuji, liyusiba bihi minad dunya, aradha minad dunya. Sedaknya baca Quran, mari buah tu pakai. Sum'ah kan. Didengar ke bacaan kan, derah sikit ke gapo semua sekali dengan supaya orang puji, orang sanjung, orang hormat, orang apa nama ni, penghormatan ataupun wi habuai dunia ke dapatlah ke? Dapat dah. Mereka ambil lepas tu umbai dalam neraka. Nauzubillah. Jadi di sini kepentingan niat kan, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baca sikit keterangan sebab sedikit penjelasan ni, takut tuan-tuan silap faham lah. Tengok keterangan dia. Ilmu yang dapat menghantar seseorang mendapat redha Allah adalah ilmu yang bertalian dengan agama Islam. Semua kita sebut dah kan, semua ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan kebaikan kan, ilmu ukhrawi, ilmu sama ada ilmu khusus, subjek-subjek agama, fardu ain, ataupun ilmu umum, ilmu fardu kifayah tadi, itu adalah dengan niat untuk mencari redha Allah lah. Cuma dia dibagikan kepada ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Boleh. Takut kita bimbang ni tuan-tuan melihat bahawa belajar, anak-anak kita belajar akademik, masuk medik, ambil doktor, masuk apa ni, aliran lawyer apa, aliran apa lagi, mekanik apa sekali. Maka sekular lah ataupun kita panggil apa? Artinya dunia lah. Tak mendapat kebaikan akhirat lah dia. Jangan faham begitu kan. Dia tolong melepaskan apa nama ni dosa-dosa apa nama ni orang Islam yang lain tu kan. Tapi berikan penekanan kepada dia di samping dia belajar kepakaran itu, hak fardu ain tadi tu. Ilmu fiqh disebut sini. Mengenai ilmu fiqh tinggal ilmu tauhid. Ilmu hadis ni ilmu fardu kifayah. Ilmu tafsir, ilmu hadis kan. Ilmu ulama sebut, Imam Nawawi, Imam Ghazali sebut ialah ilmu tauhid, ilmu fiqh kan, ilmu tasawuf, ilmu menyuci jiwa tu, ilmu pembersihan apa nafsu supaya tidak ada nafsu ammaratun bisu, nafsu ammarah. Fiqh tu sendiri pun disebut oleh ulama perbahasan diwajibkan atas dia ialah ketika dia nak melakukan sesuatu itulah, umpama semaya itu tidak lepas lah kan.
ketika atas semaya itu ialah selama mana sesuatu itu menangguh akal, kecuali dia hilang akal. Sakit kena semaya, dan dia tahu kaedah-kaedah semaya kan. Pakai semaya duduk atas kursi lalu bawa kursi boleh je tu, pergi mari lepoting. We akak takbir pakai duduk cok apa ni, duduk atas kursi lalu takbir tak boleh kan. Sedekah bawa kursi isu yang lain, dia tak boleh lama berdiri, dengan dia boleh berdiri, dia boleh berdiri sekejap ya. Sekadar dia boleh berdiri semaya fardu qiyam tadi, qiyamlah seorang yang boleh. Apabila kemungkinan takut bimbang jatuh ke apa, peleping ke apa kan, duduklah atas bawah ke ataupun duduk congok ke ataupun duduk atas latar, dan juga rukhsah ulama membenarkan duduk atas kursi. Tapi dia ada kaedah pelaksanaan itu kan. Dia pakai duduk semaya fardu, duduk akad takbir pakai duduk cong ada atas kursi lalu. Itu perlu kepada satu itulah disiplin apa nama ni, satu ilmu lah kaedah pelaksanaan itu kan. Begitu juga puasa. Okey. Tak ada rukhsah kecuali seseorang itu sakit, kena ada ilmu kan, kena belajar. Haji ketika wajibnya apabila dia di mukallaf, apabila dia tu mampu. Tapi kalau belajar ni tak ada masalah lah. Tetapi sebelum dia pergi buat haji tu, wajib atas dia belajar kaifiah haji kan. Jelas. Jika seseorang mempelajari ilmu-ilmu tersebut, fardu kifayah, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, bukan kerana mencari keridaan Allah, tetapi bermaksud agar mendapat keuntungan dunia, mendapat harta benda yang banyak dan lain-lain, maka pada hari kiamat kelak ia tidak akan merasakan kewangian keelokan syurga. Itulah sebabnya para pengajar agama tidak diperbolehkan memungut bayaran kecuali mengajar Al-Quran. Jadi di sini sedikit kekeliruan lah. Takut tuan-tuan silap faham kan. Jadi dari segi perbahasan ulama, apa hukum terima bayaran atas pengajaran Al-Quran dan juga pengajaran ilmu-ilmu agama yang lain. Okay. Jadi ada 3 perbahasan ulama lah, khilaf lah kan, benar khilaf. Di sini dia mendatangkan satu pandangan ulama kan. Satu pandangan daripada mazhab Abu Hanifah mutlak boleh kan. Okay. Artinya sama ada ilmu Al-Quran ke, ajar ilmu fardu ain ke, fardu ilmu agama kan, fardu ain, maka mutlak boleh. Tak boleh terima. Sama telah minta kan, rubi ke kena tolak. Ini satu pandangan. Okey. Gitu. Pandangan yang kedua tak boleh. Okey. Tak boleh. Tetapi ada sedikit kelonggaran. Boleh pada mengajar Al-Quran kan. Ada pun bayaran fardu ain, ilmu-ilmu agama tak boleh. Gitu. Sebab ada dalil. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari kan, iaitu bagaimana disebut dalam Ibnu Abbas, sahabat Nabi kan, Abdullah Ibnu Abbas, sepupu Nabi kan, sepupu Nabi itu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa ada satu nafaran, itu satu sekumpulan kecil lah. Kalau sebut nafar tu sekumpulan kurang daripada 10 orang lebih kurang, melakukan satu perjalanan musafir keluar satu daerah luar daripada Madinah, maka sampai satu perkampungnya, maka dalam berehat itu bila nak ambil air minum di satu perigi ke kampung sekali, lalu didatangi oleh seseorang dalam ramai-ramai kumpulan kamu ni ada ke seorang yang boleh rocking itu boleh ruqyah kan? Boleh ruqyah, boleh baca yang boleh apa nama ni, satu rawatan alternatif bagi kan, rawatan ruqyah kan bagi. Dia satu yang perlu dibetulkan juga pemahaman minda kita ni. Jangan kata baca ruqyah itu rawatan Islam kan, rawatan Islam. Ni Datuk Mufti tegur sikitlah kan, Datuk Mufti. Itu rawatan seakhir-akhir kita melihat bahawa rawatan hospital ke apa tu tidak Islam lah, bukan rawatan Islam lah. Dia satu tasyabuh dia panggil, satu kesamaran gitu. Jadi kena betul lah. Jadi rawatan-rawatan dalam bentuk pembacaan Al-Quran dia panggil ruqyah kan. Itu dia panggil satu alternatif lah kan. Jangan kata rawatan Islam, betul lah dia alternatif, satu rawatan kan. Yang tidak bersalah dengan agama lah. Sebab kita bimbang takut melihat bahawa orang pergi dapat rawatan di klinik telah obat ke apa sekali bukan rawatan Islam. Marah doktor kan. Sedekah itu rawatan Islam juga kan. Rawatan Islam cuma bonding lah dalam bentuk pemodenan kan, dalam bentuk itu kan. Ada rawatan-rawatan ruqyah, cara rawatan untuk usaha penyembuhan dengan ikhtiar pembacaan ayat-ayat, itu satu alternatif lah. Dia Datuk Mufti suka sebut dengan suatu rawatan alternatif rohaniah lah, untuk ubat, untuk rawat dalamnya dia. Sebab kajian juga bahawa sakit kadang-kadang dia ada kaitan juga dengan dalamnya seseorang itu, psikologi sebenarnya.
Kalau seseorang itu kuat ke apa ke psikologi ke apa sekali apa namanya jiwa dia suci bersih ke apa sekali payah nak boleh nyakit ke apa kan. Kalau jiwa dia suci bersih ke apa sekali kan untuk dia kena nyakit tu payahlah kan. Begitu. Covid ni jadi dalam ramai-ramai ada mari sore pergi jumpa sekumpulan sahabat Nabi tu ya apa nama ni transit ataupun ya singgah di satu kampung tu, perkampung ni dalam perjalanan nak balik ke Madinah, maka didatangi. Dalam ramai-ramai ni sore ni tahu kau baca ruqyah ataupun baca raqi ke, baca japi-japi ayat-ayat Al-Quran untuk menyembuhkan, usaha penyembuhan ke. Pemuka kami salah seorang daripada orang besar kampung ini, daerah ni terkena ladir artinya kena sengat ke, kena patut kau ular cewek kau apa sekali. Ada kau sakit tenak tu kan. Ada kau boleh baca-baca siut-siut sikit, ruqyah sikit ke apa, japi-japi yang dibenar ke kan, ruqyah. Maka ada salah seorang daripada sahabat Nabi sahut bawa orang pergi macam amo cuba ikhtiar lah, cuba rawat lah kan. Pergi bawa siapa ke rumah tu dia baca Fatihah kan. Itu dia besarnya fadilat kelebihan surah Fatihah. Dia ada beberapa nama kan. Dia panggil Fatihatul Kitab lah. Maksudnya Sab'ul Mathani kan, adalah Al-Quran tu kan. Surah apa tu? Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dioleh-oleh baca dalam semaya. Paling kurang 17 kali. Sudah panjang. Tengok jam berapa panjang semua. Disebut dengan Ar-Ruqyah kan. Ar-Ruqyah. Suratul Fatihah disebut juga Asy-Syifa kan, penyembuh. Jadi sahabat Nabi apabila siapa tepat apa nama ni ahli Qaryah tu ataupun orang besar kampung tu ya kena patut ular tu dia baca ruqyah. Di ruqyah kan dibaca dijapi dengan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah sebagai syifa kan, sebagai usaha untuk penyembuhan. Baca dia japi-japi lah ke mana dia siuk kau air tawar kau kena minum ke ataupun sembuh kau apa sekali. Tahu-tahu ya sakit itu sihat serta-merta bangun kan. Dengan keberkatan dan kemuliaan Al-Quran, satu usaha ikhtiar kan, ruqyah dia panggil. Ruqyah sembuh mentah-mentah. Hari yang sama, hari yang tolak kan. Hilang dah sakit tadi tu, cabut dah. Dengan pembacaan Fatihah kan. Satu ruqyah. Maka sebelum balik sahabat Nabi ni dihadiah ke ni diberi. Dihadiah ke sebagai satu penghargaan lah. Seekor anak kambing. Dia terima kan. Terima kan. Jadi awak balik tempat ramai-ramai sahabat dia tu ada yang cemuh lah. Tok tiba semua ambil dia cerita lah lebih kurangnya. Lah ke mana? Kan dia mau kan kawai baca Fatihah lah. Kan. Maka dengan izin Allah Taala apa hang berjapi baca-baca tu sembuh sakit tu apa. Maka sebelum kawai balik dia anak kambing ke apa ni. Dia mau ambil ke apa? Dia mau jual beli ataupun dia mau apa nama ni, dia mau dia mau berniaga ni atas baca Al-Quran atas kitab bunga tadi kan. Tak senonoh dia mau tu. Giwi balik. Balik apa dia ke? Kawai tak minta dia ke apa. Kan. Tak tahu nak atas ke apa. Tak apa kita tanya Rasulullah lah. Jadi apabila balik ke Madinah, jumpa dengan Rasulullah, lalu apa namanya mengadulah sahabat-sahabat ni. Lagu mana Rasulullah tindakan sahabat kita ni? Ceritalah kan. Dalam kampung kami singgah tu ada seorang sakit. Tiba-tiba sore ni sahabat kita ni pergi japi-japi ruqyah dengan Fatihah dia kata. Sembuh dengan izin Allah Subhanahu Taala, lalu dia hadiah ke anak kambing. Boleh kau terima Rasulullah? Kan? Nak tahu hukum ni kan? Penjelasan hukum. Maka Rasulullah jawab, inna haqqa ma akhadhtum alaihi ajran kitabullah. Hadis sahih kan? Sesungguhnya Rasulullah membenarkan tindakan sahabat tadi. Sesungguhnya yang paling layak ataupun yang paling diterima inna haqqa ma akhadhtum. Apa yang kamu terima yang paling layak lah, yang paling berhak kan atas apa-apa upah, atas nama upah lah ajran. Akhadhtum alaihi ajran yang dinamakan atas sumbangan ke upah ke apa nama ni bayaran ke apa ialah ia berkaitan dengan kitabullah Al-Quran. Maka atas alasan inilah ulama ni mungkin dia Quran yang boleh terima. Tapi pandangan yang ketiga jumhur lah, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Maliki kan, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengkiaskan atas pengajaran Al-Quran apa-apa ilmu agama. Cuma ada beberapa syarat lah. Jangan jadi suatu beban kan? Sehingga orang nak belajar tu kita letak berjuta-juta ni ke apa kan? Sehingga orang tu tak jadilah Ustaz nak belajar ke apa, Allah mahal jadi satu itu pula kan, bayus jadi satu itu pula kan, letak. Jadi ada pun demo nak bui ke apa sekali dengan tidak meletakkan bayaran kan, yang kemunasabahan itu adalah di samping pahala hakiki di sisi Tuhan itu tak apalah kan, itu tidak dipersoal lah. Tapi apabila menerima atas apa bayar sumbangan atas
atas tenaga kita kan, satu apa nama ni berkongsi ilmu kan, dia mau nak beri nak Allah terima lah, tak salah kan. Kan. Qala sallallahu alaihi wasallam man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama wa yumari bihi al-sufaha wa yasrif bihi wujuhan nas adkhalahu Allahu jahannam. Ni. Ini bahagian yang pertama lagi. Ni. Antara niat-niat dia tu. Nabi sebut, barang siapa yang belajar ilmu liyubahiya bihil ulama, dengan ilmu tadi dia nak menyaingi ulama gitu. Ni tak molek dah kan. Dia nak perebuh mana-mana ulama okey. Dia nak belajar, lepas tu sahur ke apa, maka dia terjuh segala ulama-ulama, nak cabar, nak menyaingi. Okey. Niat buruk dia tu okey. Itu niat ayat buruk. Wa yumariya bihi sufaha, dan juga untuk meremeh-remeh, merendah-rendah, menghina para orang jahil. Pada kata tolong ni kan. Tengok aku ni, ilmu banyak ke apa mu jahil tokai ke apa kan. Niat buruk tu, hati yang tidak baik tu. Wa yusrifa bihi wujuhan nas, dan juga dengan niat supaya manusia ni kelih dia kan, glamour ataupun mendapat populariti lah, selebriti ke apa mu sekali kan, untuk mendapat auto lah kan. Maka adkhalahu Allahu jahannam, bukan memasukkan ke dalam syurga, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka kan. Jadi niat pentingnya keikhlasan dalam belajar. Yang ketiga berkenaan dengan menyembunyikan ilmu, dan termasuk juga ialah seseorang yang memberikan jawapan yang salah dalam bab fatwa ni, tak jauh lah. Qala sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Secara khususnya seseorang apabila ditanya tentang ilmu tapi tak sewi jawab orang nak belajar misalnya kata, tapi meletakkan bayaran yang tinggi, berapa dia nak bayar? Dia mau nak bayar berapa? 10,000 juta ni. Boleh lah. Okey. 5,000 sekali jeput ke apa sekali kan. Tidak, tak boleh. Kalau tak boleh ajar ilmu, mahal ilmu dia tu kan. Maka orang ni termasuk dalam hadis ni lah kan. Meletakkan bayaran sehingga apa nama ni, sehingga orang jahil dalam keadaan itu kan, dalam keadaan orang yang kejahilan kan. Seseorang yang ditanya tentang ilmu untuk belajar, untuk melakukan penjelasan, tiba-tiba dia kan. Artinya dia susu, artinya dia berdiam diri apa? Tidak tahu kan. Dia tahu sangat kan, ilmu tajwid, nak belajar ilmu tajwid, ilmu tauhid, ilmu gapo kan. Fakatamahu, artinya dia menyembunyikan, artinya susuk berdiam diri ke gapo. Uljima yaumal qiyamah bil hijami min nar. Ini ancaman, tak belajar ancaman kan. Maka dikekankan mulut dia tu, kata ulama tafsir segi huraian hadis, di hari kiamat akan dipakaikan di mulut dia tu besi daripada api neraka. Ngau gitu. Okey. Auzubillah lah. Kan. Bukan ngangau saja tu, dibakar mulut dia tu. Kerana sebagai balasan kopi dia tu. Kopi kedukuk bangar kan. Tak si. Okey. Tak si kongsi-kongsi ke ilmu. Yang terakhir bahagia terakhir ini tidak beramal. Bahaya juga tu kan. Ada kata-kata kan, al-alim lam yu'mal bi'ilmihi yu'adzab qabla ubadil awthan. Wasan. Mana-mana orang alim yang tidak beramal dengan ilmu dia, khususnya pada ilmu-ilmu yang melibatkan ilmu hak ke fardu lah kan. Ilmu bab sunat tu tak apa lagi kan. Sunat tu tak apa, wajib lah tu kan. Barang siapa yang tahu kewajipan ilmu, benda-benda wajib tapi dia tidak buat, hak sunat tu tak apa kan. Kita belajar dah kan pengertian fiqh kan, bab hukum syarak. Ni pada perkara wajib dia tahu sangat, dia tahu buat apa. Artinya riba tu haram, dia tahu kan. Ilmu yang besar ke apa, dia sendiri gomo dengan riba. Okay. Akan diazab dulu sebelum orang yang penyembah berhala ataupun yang jahil kan? Orang yang tak tahu hukum dia riba, tapi dia tak tahu bahawa riba tu haram. Mungkin tu soal jugalah, banyak soal kan? Tapi orang yang tahu riba ni haram kan, tahu riba haram ke apa kan, pakai tahu mono lah tu. Okey. Az-zabaniyatu asra'u ila fasaqatil qurra'i minhum ila 'abadatil awthan. Sabda Nabi SAW, malaikat Zabaniyah lah, malaikat penjaga neraka ni, mula-mula sekali akan ambil untuk seksa para ahli hukum ataupun ahli ilmu agama yang fasik yang tidak beramal lah dengan kewajipan ilmu tadi kan, tutup ilmu yang bersifat fardu tadi. Sebelum diazab, sebelum diseksa orang yang menyembah berhala, para sahabat SAW bertanya, ya Rasulullah, kami didahulukan, artinya ke orang ilmu yang ni, sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Maka dikatakan kepada mereka, Rasulullah menjawab, tidaklah orang yang mengetahui itu seperti orang yang tidak mengetahui. Hadis yang terakhir sebagai suatu peringatan kepada kita, apa boleh ilmu kena beramal lah. Nak lagi ilmu yang bersifat wajib lah.
Hak sunat tu tak apa lagi ulama kata ke. Sunat tu sebaiknya buatlah. Qala sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yu'allimu an-nasa al-khairu wa yunsa nafsahu kamathali as-siraji yudhi'u lin-nasi wa yahriqu nafsahu. Ni ajar orang. Nabi bersabda seumpama orang yang mengajar, ni bab jatuh kepada orang yang mengajar lah ni. Apa kita ni? Saya lah. Perumpamaan wak misal kata orang yang mengajar manusia lain dengan kebaikan, suruh semaya, suruh puasa, suruh sedekah, suruh zakat, suruh gapo ke, dan meninggalkan maksiat sekali. Wayansa nafsahu, dan dia tinggal diri dia tu, artinya tidak beramal. Ajar orang ya. Suruh maya tahajud, dia tak tahajud apa kan? Suruh dia sedekah, dia dukuk bangar kan? Suruh berzikir kau gapo lepas maya, jangan gaduh lah apa berzikirlah. Dia pakai maknanya tidak beramal dengan ilmu. Maka Nabi buat misal seumpama seumpama lilin yang memberikan kebaikan kepada orang lain, cahaya, sedekah dia membakar diri dia sendiri, kan? Insya-Allah boleh faham kan? Jadi 5 hadis ni boleh kaji untuk mendatangkan ketakutan lah. Ancaman ni untuk mendatangkan satu kebimbangan lah, ketakutan. Tarikh ini menggemarkan kita kan, mendorong kita. Tarikh ini satu ancaman supaya kita mari rasa takut, kan? Tidak ikhlas dalam amalan kan. Begitu juga ilmu yang kita tahu ini kongsi-kongsi lah kan, pada anak bini terutama sekali, okay? Bimbing anak-anak bini kita kan, gitu. Jadi insyaAllah minggu depan oleh bab kitabut taharah masuk kepada bab ibadat khusus ini. Habis dah persoalan ilmu, kepentingan ilmu dia, anjuran dia ancaman. InsyaAllah kita tidak memulai dengan kitab bersuci lah, kitabut taharah. Kita bicara pada hadis-hadis berkenaan dengan anjuran ada ancaman dalam bab bersuci. Kita ambil bab puasa lah insya-Allah, sebab kita nak sambut puasa, terus lakar kepada kitabus siyam. Sallallahu alaihi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.